La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya alhamdulillah, hari ini pada sifat muka surat 19 istifal dan isti'la. Istifal lawannya isti'la. Jadi sebelum tu kita ulang sikit berkenaan dengan 5 sifat yang kita telah sebut. Sebab tu kena ulang ni sebab sifat-sifat ni di antara dalam bab tajwid benda hak payah ingat sebab ia banyak. Ya. Jadi bila kita duduk ulang relax sikit, semoga ingat jugalah sikit-sikit iaitu sifat yang ada lawan yang kita telah sebut dah. Al-hams lawannya hamas, lawannya jahat. Ini sifat yang berkait dengan pernafasan ataupun ada hembusan udara ataupun angin. Bila kita sebut hubuk-hubuk tu tutik angin. Kemudian bahawa lawannya syiddah. Dan di antara rakhawah dengan syiddah ni dia ada tawassut. Ini sifat yang berkait dengan suara, bunyi suara. Jadi tidak peliklah kalau macam ke soalan kemarin tanya, kita tengok huruf tu ada juga pada sifat ni, ada juga pada sifat tu. Dia kata nak guna. Okey. Sebab apabila kita sebut satu-satu huruf, kadang-kadang suaranya tersekat, nafasnya tersekat. Ada huruf yang kita sebut suara dia sekat tapi nafas dia lepas. Seperti contohnya huruf ta dan huruf kaf. Dia lekat suara tapi kena tubik angin sikit. Lepas nafas. Ya. Ada yang lepas nafas dan lepas suara. Seperti huruf sin, seperti huruf ha, huruf ta, lepas suara dan lepas juga nafas dia terlepas. Ya. Okey. Ada huruf yang kita tahan suara kita dan kita tahan nafas. Seperti huruf yang bersifat dengan sifat qalqalah, nanti kita akan sebut dah huruf ba, huruf jim. Semua-semua tu huruf yang nafas kita lekat. Ya, dan dia tidak mengeluarkan angin. Dan juga suara dia suara dia tertahan. Ya, suara dia tertahan. Ada yang suara kena lepas tapi nafas kena tahan. Contohnya huruf ta. Walau ada sedikit erek pada bunyi ta, tapi nafas kena tahan. Ya, tak boleh walau tubik angin. Tak jadi gitu. Tak. Jadi itu pada kepentingan kita tahu
Bapa atas huruf tu ada juga sifat tu, ada juga sifat ni. Kerana bila kita sebut, dia akan datang semua sekali dengan sifat-sifat hak kita belajar. Ya, jadi kemarin pernafasan selesai, bunyi ataupun suara selesai. Hari ini kita tengok satu sifat yang berkait dengan pangkal lidah, iaitu istifal dengan isti'la. Istifal lawannya isti'la. Isti'la. Apa dia istifal? Apabila kita menyebut huruf-hurufnya, ya, merendahkan. Okay, dari dalam buku ni, dia letak dengan satu definisi yang saya baru jumpa. Dah aja jumpa lagi dekat lain, iaitu dia kata apa? Merendahkan suara dan tidak terangkat ke langit ketika menyebut huruf-hurufnya. Jadi bukanlah saya nak kata saya ni pandai ataupun alim dok, tapi setakat hak mengaji dan setakat hak belajar, dok rajin lagi lah belajar sifat istifal dan isti'la ni kait dengan suara. Wallahu a'lam, boleh jadi pengarang kitab ni dia jumpa dengan kitab-kitab tajwid hak lain yang menyatakan istifal dengan isti'la kait dengan suara. Ya, ni jadi dia kata istifal merendahkan suara. Dia merendahkan suara ni saya tak jumpa lagi lah. Jadi hanya ada dalam kitab ni. Wallahu a'lam lah. Boleh jadi ada penerangan yang lain. Tapi setakat ilmu hak saya ni, istifal merendahkan pangkal lidah. Contoh je tapak tangan saya ni adalah lidah. Pangkal adalah hak duduk dalam dekat dengan anak tekak. Ya, jadi bila sebut huruf-huruf istifal, pangkal lidah tu dia tidak terangkat. Dia tak naik atas. Ya, dia sekadar mendatar. Itu istifal, merendah, ya, pada pangkal lidah ni ketika kita menyebut huruf-huruf ni. Jadi huruf dia ada banyak, ya. Baki daripada 7 huruf-huruf isti'la. Jadi kalau kita nak ingat huruf istifal ni payah, tak perlu. Hanya ingat huruf isti'la saja. Sebab huruf isti'la ada 7. Ya. Maka al-isti'la lawan kepada istifal, meninggikan. Ni pun dia pun tulis juga, meninggikan suara serta pangkal lidah ke langit ketika menyebut huruf-huruf ni. Jadi dalam kitab yang banyak ada rujukan saya ni adalah meninggikan pangkal lidah. Ya. Sebab kalau nak rendah suara dengan tinggi suara ni, dia lebih kepada ilmu tarannum. Kalau nak berlagu, bila kita nak naik suara tinggi, dan ia bukannya dengan sifat istifal isti'la. Itu bab suara juga. Meninggikan suara, merendahkan suara. Bagaimana suara kita mendata, itu tarannum. Jadi kalau dalam bab ni meninggikan suara ni, pada saya lah dia tidak menepati pada sifat isti'la lah. Wallahu a'lam. Ya, boleh jadi pengarang ni dia ada rujukan yang lebih baik lagi lah, ya, ataupun dia ada kajian dia yang tersendiri mungkin, ya. Jadi meninggikan, sebenarnya meninggikan pangkal lidah, ya. Pangkal lidah kita ni dia terangkat. Dia terangkat ketika menyebut huruf-hurufnya. Ya, ketika menyebut huruf-hurufnya. Apa dia huruf dia? Huruf dia ada 7. Huruf kha, sa, da, ta, dha, ghin dan qa.
Qaf. Ya. Ini adalah huruf-huruf isti'la. Okey. Huruf isti'la ni di antara salah kaedah. Ya. Salah kaedah adalah memuncungkan mulut. Sebab nak suruh tebal, dia pun kata kita muncung mulut, maka dia akan menebalkan huruf. Seperti contohnya qa, you buat gitu. Huruf sa, huruf dha muncung mulut. Huruf ta, huruf za, benda lagi. Huruf kha, muncung mulut. Ya. Jadi jawapannya, memunculkan mulut ketika menyebut huruf-huruf isti'la adalah satu kesalahan yang apa yang orang kata salah yang nyata. Sebab tidak pernah diajar oleh mana-mana guru Al-Quran, melainkan zaman ni ada orang buat pelik-pelik ni. Ya. Reka. Ada reka satu kaedah, nama dia muncung serenyan. Dan satu isu jadi isu besar jugalah dalam ilmu pengajian Al-Quran. Dia kata sebab apa buat muncung seringai gitu, sebab nak suruh lidah orang Melayu ni boleh sebut huruf tebal. Huruf ni nak suruh tebal, maka dia pun suruh ajar buat muncung. Ihdinas siratal mustaqim. Dia suruh buat gitu. Ya, maka itu salah. Salah kerana dari sudut talaqi dengan guru tidak pernah Datuk guru ngaji Quran suruh muncung mulut bila sebut huruf sa. Ya, sebut huruf ta. Ya, sebut huruf tebal ni suruh muncung mulut, tidak. Muncung mulut di dalam Al-Quran pada qiraat kita ni hanya berlaku pada dua keadaan saja. Baris depan nak tu. Tu nak muncul mulut apa? Sebab dia baris depan. Ya. Kemudian satu lagi namanya Ishmam. Surah Yusuf, la ta'manna. Tu je. Dua kali tu je muncul mulut dalam bacaan Al-Quran kita ni. Ya. Maka kalau huruf isti'la, kita memuncungkan mulut yang kerana nak suruh dia jadi tebal, maka itu salah. Salah ke mana ni? Salah kaedah sebut gitu. Dah lagi makna ustaz dah biarlah. Asal sebut bunyi. Ya betul dak lagi makna. Asal sebut bunyi tapi dak betul. Kaedah yang tidak tepat. Ya, apa dalam hadis Nabi sebut apa? Mafhumnya Allah Subhanahu Wa Taala suka dengar bacaan Al-Quran ini sama seperti diturunkan. Bagaimana ia diturunkan melalui Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitulah Allah Subhanahu Wa Taala suka bagaimana dengar bacaan Al-Quran hamba-Nya. Sebab tu kena belajar. Ya, waktu kena belajar. Dah boleh dengar tu dah kita orang Melayu baca kod pasal Melayu ah. Tak jadi. Kita orang Terengganu baca kod pasal Terengganu ah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca gitu. Dah panjang pendek betul dah, tapi hak dengar Terengganu kata. Tak boleh. Dah dengan alasan kita orang Terengganu. Tak boleh. Ya. Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata iqra'ul Quran bi lughunil Arab. Dia baca Al-Quran ni dengan cara sebutan orang Arab. Mana Arab hak mana? Arab yang turun daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala ini turun kepada Jibril, bagi pada Jibril turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arab hak tu. Bukan pasal Arab orang Yaman, bukan pasal Arab orang Saudi, bukan pasal Arab orang Jordan, bukan pasal Arab orang Mesir. Arab belaka. Tapi bukan Arab tu yang Nabi sebut. Ya, Arab seperti mana Arab yang diturunkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah berapa sahabat orang Arab tu? Tapi cara cakap dan cara baca tidak sama masing-masing. Dah ikut masing-masing nak ikut apa?
nak ikut dialek dia, nak ikut logat masing-masing. Ya, memang qiraat meraihkanlah di antara dialek dan logat ni, tetapi bukanlah semua macam ketukar huruf qaf jadi huruf ga kita sebutlah hari tu. Ada huruf jim jadi huruf ga, huruf hamzah jadi huruf a, huruf dia baca macam ke bukan huruf qaf dia tukar macam huruf huruf a, tu salah. Ya, tidak dibaca seperti itu. Jadi balik pada bab istilah ni, jauhlih muncung mulut. Itu kesalahan yang pertama. Yang kedua, apabila dia menyebut huruf-huruf istilah dengan kaedah tebal yang tidak betul, iaitu apa dia? Apabila huruf-huruf istilah ni berbaris di bawah, ya, bila dia baris bawah, sifat istilahnya masih ada, tetapi istilahnya itu dia telah dikurangkan dengan sebab bagi bawah tadi. Sifat istilah dia tu kendur sikit lah. Istilah dia tak jadi istifal. Dah. Sebab dengan bagi bawah maka istilah tu jadi istifal. Tak berubah. Tak berubah. Ya, dia tetap istilah tapi kurang sikit. Dah. Ihdinas siratal mustaqim. Ada? Bukan ihdinas siratal mustaqim. Apa mustaqim? Dah istilah ustaz. Dia kena baca tafkhim, kena baca tebal. Dah. Bukan gitu ya. Jadi dia tetap istilah tapi dengan sebab bagi bawah maka dia telah menjadi kurang sikit ya. Jadi huruf 7 ni hal ni hak kena ingat ya. Kha, sa, da, ta, za, ghin, qaf. Huruf istilah. Daripada ke-7 huruf ni, huruf kha dengan huruf ghin adalah huruf hak duduk dalam halqum. Duduk dalam halqum, hujung halqum dekat dengan pangkal lidah. Maka bila sebut kha dan ghin daripada dalam kok kita ni, maka pangkal lidah terangkat. Ghairi, ada ghairil maghdubi alaihim. Adakah kita rasa kan? Ada ghairil maghdubi alaihim. Hak berasa tu hak tu terangkat. Ya, hak tu yang terangkat. Ya. Atau kalau orang baca ni ghairi maghdu, ghairi tu dia hanya tengah lidah kena dengan langit. Itu salah. Tak. Ghairil maghdubi alaihim. Tepat tu tak kena. Ya, tepat keluar huruf ghin tu tak kena. Ya, salah. Kha, ya, Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Min syarril waswasil khannas. Ya, kha, ya, min syarril waswasil kha dalam kau kita ni, tapi pangkal lidah terangkat. Khannas. Ya. Ada salah kalau orang baca min syarril waswasil khannas. Bunyi seperti huruf ko ataupun huruf kadang-kadang ha. Khannas, tak tubi angin. Khannas gitu saja. Tidak kena pada pangkal lidah tadi, ya, pada tempat istilah itu salah, ya. Sa ihdinas si, sa si su. Dan huruf sa ini dengan sifat istilah dia itulah yang membezakan dia dengan huruf sin. Kalau orang baca ihdinas siratal mustaqim, si, tu huruf sin. Ya, memanglah kalaulah dalam kalimah sirata dengan sirata
makna dia serupa. Makna serupa. Ya. Sirata aja dengan huruf sa, dengan sirata aja dengan huruf sin. Serupa maknanya. Tidak ada apa beza-beza. Dan kalau gitu Ustaz, tak salah lah kalau kita baca Fatihah kita ihdinas siratal mustaqim. Jawapannya tak salah tapi tak betul. Dan mana pula gitu? Sebab apa tak salah? Kerana ada qiraat yang baca dengan huruf sin. Sebab apa tidak betul? Sebab tidak boleh mencampurkan pada satu qiraat. Kita baca dengan satu bacaan, kita baca 2-3 qiraat. Tak boleh. Contoh. Ya, kita baca daripada awal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kuat. Qiraat kita. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Kita lagi qiraat kita lagi. Maliki yaumiddin pun qiraat kita lagi. Baca panjang Maliki. Tiba-tiba pada sirata kita pun baca ihdinas siratal mustaqim. Baca dengan huruf sin. Sebab apa? Sebab ada qiraat yang baca huruf sin. Ya? Tetapi tidak boleh kita baca begitu. Kerana apa? Di dalam satu bacaan kita tak boleh campur-campur qiraat. Tak boleh. Ya? Pada satu bacaan kita campur-campur qiraat. Contohnya gini, kalau dalam bab fiqh, ambil air semayang, kita ambil air semayang cara mazhab Syafi'i. Tiba-tiba sentuh dengan orang rumah. Tak apa, pakai mazhab lain, pakai tak batal. Tak boleh. Sebab campur saat ni. Dah jadi. Ya? Maka kalau nak pakai dengan satu mazhab, kena ambil daripada awal. Cara ambil air semayang dia, dengan tahu benda hak batal, benda hak kena tahu daripada mazhabnya yang tu. Baru kita boleh nak amal. Ingat tak apa, saya sentuh dengan orang rumah saya pakai mazhab Hanafi. Contoh. Ya, tak batal. Tapi kena daripada awal lah. Ambil asmayah pun cara Hanafi dengan apa kita tahu syarat-syarat dia, batal dia, warna dia dengan mazhab Hanafi. Bukan atas sekara je. Bukan kita tahu kita tahu sentuh dengan orang rumah je tak batal semayang. Dah hak lain tak tahu. Dah boleh. Ya. Dia tak boleh atas satu amalan kita nak pakai campur gitu tak jadi. Dalam bacaan Al-Quran pun gitu juga. Tak boleh di atas satu bacaan kita letak 2-3 bacaan, 2-3 qiraat. Kalau sing tu kena sing tapi. Kena sing dah dan kena tahulah rukun tajwid dia kat mana dia dengan berapa qada harakat mak wajib mak far'i dia mak wajib mak jaiz dia kena tahu belakang. Tak boleh kita tahu atas qiraat ni baca dengan huruf sing lah kita nak baca tu tapi kita tak tahu rukun tajwid dia mana. Ada satu qiraat huruf kha dengan huruf ghain. Dia tidak baca izhar halqi macam kita. Dia baca dengan ikhfa hakiki. Jadi korang kena tahu. Dah qiraat dia baca gitu. Lepas tu kat mana perbezaan mana banyaklah kita kena tahu ni. Kalau kita nak baca dengan qiraat selain daripada qiraat kita. Contohnya macam ke apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim baca dengan bagi depan. Ada qiraat baca bagi depan, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kum dia panggil min jamak Allahumma shalli ala sayyidina min jamak, ya. Baca dengan bagi hadapan. Maka dia boleh dah bila tak tahu ada perbezaan begitu, maka kena tahu juga apakah yang membezakannya. Adakah sekadar huruf sa, huruf sin saja ataupun bagi depan, bagi bawah saja. Dia banyak benda lah, ya, banyak benda. Wallahu
insya-Allah pertemuan akan datang kita baca pula Infiktah dan Itba. Ya. Jadi untuk muka surat 19 ni semuanya adalah berkaitan dengan lidah. Ya, berkaitan dengan lidah. Hamas, jahat, napah, angin. Rakhawah, syiddah, tawasuk, suara. Tapi istifa, isti'la, pangkal lidah. Infitah, itba', tengah lidah. Izla', isma', hujung lidah. Letak lidah. Ya.